gereja. Bukan gereja. Hebat tak hebat? Di sana tu rumah ibadat pun mereka jual tu. Tak ada jahat-jahat orang Melayu ikut belah batang kali ni. Tak ada kata jual surau, jual masjid. Kan? Ada kita pakai datang kota surau masjid ni. Dah duit tak ada nak beli minyak mahal ni. Kita pakai jual masjid tu. Tak ada. Dia tak sembahyang pun dia tahan masjid dia. Dia tak jual masjid dia. Dia tahu duit masjid pun dia takut nak ambil, takut kemampuan. Kan? Tapi kita tengok orang-orang kafir sana, duit rumah ibadat dia pun dia jual. Maka sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, inilah rumusan yang boleh kita ambil daripada apa yang daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia kepada Ustaz Idris Haji Ahmad. InsyaAllah tuan-tuan, forum kita, hiwar kita pada malam ini saya akan tamatkan jam 11.30 malam. Setelah hampir 2 jam kita forum, jadi saya sediakan untuk fasa ketiga untuk sesi soal jawab. Sebagaimana biasa tuan-tuan kemukakan soalan, dan sebelum itu tuan-tuan beritahu nama, soalan yang ringkas dan tepat, dan tuan-tuan tidak dibenarkan untuk berceramah. Kemuka soalan saja. Sila tuan-tuan sekalian. InsyaAllah ahli panel akan menjawab dan membuat rumusan kepada perbincangan kita pada malam ini. Sila. Baik. Ini dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada ahli panel yang berbahagia malam ini, Ana sebenarnya banyak dah sediakan soalan, tetapi kerana merasa yang terhad mungkin tak dapat jawab semua. Jadi Ana minta supaya boleh tanya 3 soalan. Satu soalan je? Satu soalan je. Mungkin pada lain kali boleh dijawab, boleh ditanya lagi lah. Soalan saya, bagaimana untuk mewujudkan masyarakat yang menjadikan persepsinya seorang Islam jika mana sistem yang ada sekarang tidak diterapkan sistem Islam, hingga sembahyang pun jadi nak sembahyang boleh, tak sembahyang boleh, sedangkan Imam Syafi'i menetapkan hukum ke atas orang tak sembahyang tu ada. Apakah yang patut kita buat pada individu yang tidak sembahyang? Hanya adakah setakat kita nak suruh dia sembahyang? Wallahu a'lam. Masih minta soalan daripada peserta lain. Sila. Sila tuan-tuan. Angkat tangan insya-Allah. Urusti akan bawa mikrofon. Sila. Depan. Oh, depan. Jika tidak ada, anda akan minta kepada ahli panel Ustaz Dazuki dan Ustaz Idris Ahmad untuk menjawab soalan dan membuat rumusan kepada perbincangan kita, hiwar kita pada malam ini. Ustaz Dazuki. Terima kasih. Wallahu a'lam. Jadi apabila dalam persoalan berkenaan dengan bagaimana kita nak bentuk masyarakat supaya dididik dengan soal solat, kerana sembahyang ni satu benda yang wajib. Man kafara, man taraka salah faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang, man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang dalam keadaan yang sengaja, maka dia tu kufur. Adalah dibahas sana, ada yang kufur i'tiqad, satu lagi ialah kufur nikmat. Nak tunjuknya, tapi wala bagaimanapun besarnya tentang dosa orang yang tak sembahyang. Persoalan dia, inilah sebab tu kita katakan tadi, kita perlukan kepada negara yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya disitulah baru dia akan dapat memelihara akidah, akhlak, dan juga dari kalangan moral syariat akan terpelihara.
apabila Islam itu didaulatkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan macam di Kelantan, kita tengok. Di Kelantan sejak daripada tahun 90 lagi, Tok Kurnia Aziz telah melancarkan sempena datang bulan Rejab, dia melancarkan bulan semayang. Mudah nampak. Orang lain bulan sambut bulan monsun kap. Orang lain bulan melawat zoo negara. Orang lain. Tapi dia bulan semayang. Mudah ya. Walaupun kita nampak simple, kerana semayang ni benda asas. Benda asas yang penting. Sebab itu dalam hal ini saya kata tadi, selain daripada soal pendidikan, perlukan juga kepada soal hukuman. Sebab itu kalau adanya kerajaan, dia antara orang yang tak semayang, dia kena dihukum dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Ta'zir ni terpulanglah budi bicara pemerintah. Sama ada kita nak kurung dia bubuh di dalam lori ayam, kita pusing kau batang kali ni. Ni aku tak semayang, jangan tiru seperti aku. Supaya orang lain pun takut tak semayang. Itu di antara contoh dia ta'zir lah. Kalau hudud ni benda yang memang ketentuan Allah Ta'ala, macam 100 rotan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Orang perempuan yang berzina, laki-laki berzina sebab 1 rotan. Orang minum arak, itu masalah hudud. Tapi ta'zir ni terpulang kepada pemerintah hakim yang nak jatuhkan hukuman supaya soal solat ini mesti dilaksanakan dengan baik. Sebab tu kalau malam ni, kalau ada di kalangan hari ni depan saya cikgu-cikgu, terutamanya hak mengajar sekolah menengah, pagi besok cuba tanya anak murid kita, berapa orang yang semayang cukup? Daripada 40 orang saya yakin yang akan jawab semayangnya tak sampai 10 orang. Satu kelas 40 orang tu saya yakin yang betul-betul jawabnya lebih kurang hak semayangnya 4 orang atau 5 orang. Tu ya. Budak-budak ni dia tak tipu, dia takut. Saya waktu menjadi pensyarah di ITM dulu, dia ada satu pelajaran 10 markah. Kita boleh panggil budak masuk bilik kita, tanya dia berkenaan fardhu ain. Dia saya tanya semayang tak semayang. Daripada satu sesi anak murid saya 200 orang tu, hak betul-betul semayangnya 10% je. 20 orang ni. 20 orang saja semayang. Hak lain tu semayang ikut bulan. Bulan gelap dia tak semayang, bulan cerah semayang, cong gila ya. Macam orang isim kan, tengok bulan gelap, boleh semayang. Bulan cerah, dia botak dia mering. Dia semayang ikut musim. Salah ni, itu kira pelajar yang berada di pusat pengajian tinggi, yang sudah umur 20 tahun, 21 tahun, yang nak berkahwin besok lusa. Macam mana kita nak bentuk generasi seperti begini? Inilah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, akhirnya daripada apa yang saya sebut tadi, Ustaz Dasuki sebut tadi, kita rasa bimbang. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa. Naklah kamu rasa takut, kamu nak tinggalkan zuriat keturunan kamu dalam keadaan lemah. Lemah akhlak, lemah moral, lemah dari segi politik, lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi pegangan, akhlak, pandangan, sebagainya. Kita mesti rasa bimbang untuk meninggal generasi kita. Yang kita bincang malam ni bukan untuk tuan-tuan, bukan untuk saya, tapi kita bincang untuk anak kita yang masih kecil, yang berada 2 tahun, 3 tahun, dalam buaian, dalam perut isteri kita, dalam perut yang akan menjadi cucu kita. Semuanya itu masa depan mereka yang kita bincang pada malam ini. Kita nak mati tak lama dah. Saya umur 45 tahun. Kalau ikut umur Nabi 18 tahun lagi mati. Tapi yang pentingnya bukan soal saya, bukan soal tuan-tuan, bukan soal kita ada pada hari ini. Yang kita bincangnya ialah soal generasi yang akan datang. Yang kita bincangnya ialah siapa? Untuk anak-anak kita yang masih kecil lagi. Yang kita bincangnya siapa dia? Berkenaan dengan cucu-cucu kita. Yang kita rungsingnya siapa dia? Bukan diri kita, ialah anak-anak kita yang akan menentukan hala tuju mereka pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Para hadirin yang dirahmati sekalian, kalau boleh saya simpulkan begini dengan perbincangan yang kita bincang pada malam ni. Cuba para hadirin sekalian balik ke rumah malam ni. Para hadirin sekalian duduk depan keluarga masing-masing. Suami duduk depan isteri masing-masing. Kemudian pegang tangan isteri. Pergi duduk jauh daripada anak-anak sikit.
pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit.